Rajah 5 menunjukkan graf laju masa gerakan dalam masa 30 minit. Okey, first kali tengok ni laju kilometer per jam. Tapi masa dia dalam minit. Nampak tak? Tak match. Maksudnya ni dalam jam. Ni dalam minit. Okey. A, nyatakan nilai A jika motosikal bergerak dengan laju seragam selama 5 minit. Bila dia cakap pasal laju seragam, maksudnya kita tengah cakap pasal laju yang sama. Kalau seragam ni maksudnya samalah. Okey. Laju seragam kat mana? Okey, laju seragam ni dekat sini. Nampak? Laju seragam. Daripada 12 sampai A. Dia kata 5 minit. Kita tahu daripada 12 sampai A ni adalah 5 minit. Jadi, nak cari A tolak 12 sama dengan 5. A sama dengan, pindah belakang, 5 tambah 12 sama dengan 17. Okey, so ni jawapan dia 17. B, nyatakan nilai S jika jarak yang dilalui bagi 12 minit pertama ialah 9 km. Nampak ni. Okey. Dia kata jarak yang dilalui 12 minit pertama. Kat mana? 12 minit pertama ni 12. So maksudnya kat sini. Nampak trapezium. Okey. Bila kita cakap pasal jarak, laju, pecutan. Okey. Tahu kalau pergi depan kita kena buat kecerunan. Kalau nak pergi belakang kita kena kira luas. Sekarang ni kita nak kira jarak. Jarak ni kena kira guna luas. So kita tahu kalau tengok daripada satu ni luas. Okey, luas S. 12 minit pertama ni bentuk trapezium. Okey, luas trapezium sama dengan apa formula luas trapezium? Separuh darab dengan hasil tambah tinggi selari. Ni selari, nampak garis selari ni. 36 tambah S. Darab dengan dia punya lebar. Okay. Ni tricky sikit. Dia punya lebar, kita akan dapat 9 km. Okay. Tengok balik unit. Ni tricky sebab apa? Sebab unit. Okay. Ni saya padam. Okay, laju kita ni kilometer per jam. Bawah kita ni minit. Bila kita nak km, sebab kilometer per jam, kita nak km je, kita kena darab dengan jam. So that boleh potong, dapat km. Tapi unit kita sekarang ni adalah minit. Nampak? Ni sepatutnya jam, tapi bawah ni minit. Kita kena tukar 12 minit pertama ni jadi jam. Okey, kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kalau kita nak jadikan dia jam, kita kena bahagi 60. Minit sama dengan 1 bahagi 60 jam lah. Okay. Minit sama dengan 1 bahagi 60 jam. So sekarang ni kita 12 minit. Betul? 12 minit dia akan jadi 12 per 60. Okey. Okey, luas trapezium. Okey. Sorry. 2 dengan 12 boleh potong 6. 6 bahagi dengan 60 dapat 0.1. So 0.136 tambah S sama dengan 9. Okey. 36 tambah S. 0.1 pindah jadi bahagi. Dapat 90. S sama dengan, okey, 36 tambah S sama dengan 90. Jadi S je, kita pindah 36, dia akan jadi tolak. 90 tolak 36, kita dapat 54 km. So, apa km ni? Sama dengan 54. S ni apa? S kat sini. Kilometer per jam. Sorry. Kilometer per
jam. Alright. So ni 54. Okay, B. Dia nak pecutan. Okay, padam sekejap. Okay, ni 54. Bila cakap pasal nyah pecutan, maksudnya makin slow. Bila makin slow, graf dia menurun. Nyah pecutan kat sini. Okay, ni nyah pecutan. Nak kira nyah pecutan ni, nyah pecutan sama juga dengan, okay, nampak tak? Nampak saya dah padam. Okay, kalau kita nak kira daripada laju tadi, nampak laju, nak pergi kepada pecutan, pergi depan, kecerunan lah. Kita guna kecerunan lah. Senang juga kalau ada, kita tahu dia punya koordinat. Okay, dekat R ni, titik dia tadi 17.54. Okay, dekat bawah ni, titik dia 0.30. 30, sorry. 30. So, kita boleh kira koordinat. Okay. Satu lagi, nyah pecutan ni, kita dah pasti nilai dia akan negatif. Kalau nak kiranya pecutan, boleh terus ambil beza per beza. Kalau guna koordinat, kan? Kalau kita guna koordinat, kita akan dapat, okay, ni okay, ni atas ni X1, Y1, X2, Y2. Okay. So, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni koordinat ataupun kecerunan lah. Okay, kecerunan. Okay, Y2 0. 0 tolak 54 per 17 tolak 30. Okay, kita akan dapat negatif 54 per 13. Kita tahu, okay, negatif ni maksudnya pecutan lah. Kecerunan negatif adalah nyah pecutan. So, kita boleh kata nyah pecutan sama dengan negatif 54 per 13. Okay, unit dia ni nampak tak? Yang ni tadi kilometer per jam, yang ni dalam minit. Dia akan jadi kilometer per jam per minit. Dia tak mention. Okay, soalan, okay, soalan tak mention nak unit apa. So, kita boleh je tak samakan pun unit jam. Tapi, kalau dia tulis siap-siap, kena tukar unit nak dalam, nak contohlah nak tulis dalam kilometer per jam ke, ataupun dia nak dalam unit lain kilometer per minit 2 ke. Okay, this one kena tukar. Tapi soalan ni since dia tak mention, boleh je kita nak dalam unit ni, kilometer per minit. Boleh say sampai sini je. Alright. Okay, nombor 2. Graf laju masa bagi pergerakan. Okay, nyah laju masa bagi pergerakan sebuah motosikal. Tengok unit dia. Okay, ni meter per saat. Okay, senang sebab sama. Okay. A, nyatakan tempoh masa dalam saat motosikal bergerak dengan laju seragam. So, laju seragam lagi. Apa? Laju seragam ni maksudnya laju yang samalah. Laju yang sama. Laju yang sama kat mana? Kat sini. Pak, ni laju sama. Dia nak apa? Dia nak tempoh masa. Tempoh masa daripada ni dah 32 sampai 50. So, tempoh masa sama dengan 50 tolak dengan 32. Kita dapat 18. Okay, ni saat lah. Okay. Bagi 32 saat yang pertama. 32 saat yang pertama kat mana ni, Pak? Okey, 32 saat yang pertama kat sini. Okey, dia kata dia nak kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni apa? Kecerunan.
Nak kira, okey, paling senang kecerunan lah. Ataupun kira jarak, kira beza laju per beza masa pun boleh. Okey, sekarang kita kira kecerunan lah. Okey, nombor 1. Okey, dia punya, nak tahu kecerunan senang ada koordinat. Okey, kat sini 0,40. Okey, dekat sini, last ni adalah 3, 2, 20. Okey, kita tahu ni X1, Y1, X2, Y2. Jadi dia punya kadar perubahan laju. Kadar perubahan sama juga dengan, okey, kita Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, Y2 20, Y1 40, X2 32. Okey, X1 kosong. So kita dapat 20 per 32. Guna kalkulator dapat. Okey, 20 tolak 40 negatif. Dapat negatif 0.625. Okey. Okey. Huraikan gerakan motosikal. Okey, bila kata huraikan ni kita nak kena ada dua benda. Tak kisahlah apa-apa. Kalau boleh ambil yang ada je. Okey, apa yang boleh nampak dekat 0 sampai 32 saat ni? Alamak, 0 sampai 32 saat. Okey, first kita boleh tahu, kita boleh nampak, kita boleh cakap pasal tempoh masa. Tempoh masa dia 32 saat. Ada tak info lain yang kita dah ada yang tak payah kira? Kita tahu kadar perubahan dia negatif 0.62 ataupun kita tahu nyah pecutan. Okey, kenapa nyah pecutan? Negatif ni maksudnya makin slow kan? Nyah pecutan tu alamak. Nyah pecutan. Okey, nyah pecutan 0.625. Okey, kita boleh kata nyah dia bergerak dengan nyah pecutan 0.625 meter saat selama 32 saat. Ni senang kalau ambil detail yang korang dah ada. Boleh je nak kira yang lain, nak cakap pasal jarak ke apa, kira luas. But then I think this one dah cukup lah. Okay. Okay. 6. Okay, graf laju masa dalam tempoh 20 saat. ABC zarah M, DE zarah N. Okey, kalau tengok sini maksudnya ABC. Okey, ABC ni melambangkan M. Okey, DE ni melambangkan N. Alright. Okey, tu cakap kan. Okey, sama again, laju seragam. Suka soalan ni. Laju seragam ni laju yang sama. Zarah M kat sini. Nampak? M ni ABC kan. So kat sini laju seragam. Dia nak apa? Okay, dia nak laju. Dia bukan nak masa ke apa. Laju seragam dia kat sini lah. 16. Okay. So 16 meter per saat. Laju seragam. Again, tengok kat sini. Ni senang. Ni sama tak? Okay. Kalau sama, okay. Tak. Apa yang sama? Ni. Saat. Saat. Okay. 2. Okey. Kadar perubahan laju dalam meter. Okey. 12 saat terakhir. Mana 12 saat terakhir? Dia cakap pasal M. M ni ABC. 12 saat terakhir ni lah. 12 sampai 24 kan 12 saat. Okey. Dia tengah cakap pasal ni. Okey. ABC. Dia nak kadar perubahan laju. Kita tahu. Nombor 2. Nombor 2. Kadar perubahan sama dengan kecerunan lah. Okey. Sama juga dengan kecerunan. Ni tak payah tulis lah. Saya just nak korang nampak kecerunan ni no need. Okay. So this one. Okay. Dekat B ni koordinat dia apa? 12, 16. Okay. 12, 16. Okay. Dekat sini C ni. C ni adalah 24, 0.
So, kita tahu ni X1, Y1, X2, Y2. So, kecerunan dia, formula dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Sama juga dengan alamak. Ni, 0 tolak 16. 0 tolak 16 per dengan X2, 24 tolak 12. 24 tolak dengan 12. Dapat negatif 4/3. Unit dia meter, alamak. Meter per saat per dengan saat. Jom. Meter per saat. So, di jawapan dia lah. Perubahan laju. Saya padam kejap. B. Tak muat space. B. Dia kata jarak yang dilalui N sama dengan jarak yang dilalui oleh zarah M. Again, pergi balik yang tadi. Jarak laju pecutan. Kita ada graf ni. Laju, kita tahu kalau kira kecerunan dapat pecutan. Kira luas dapat jarak. Dia tengah cakap pasal jarak. So, kita kena kira luas. Dia kata luas N sama dengan luas M. So, kita kena buat pembandingan lah. Cari luas N samakan dengan luas N. Luas M. First kali, ni soalan B. B. Luas M. Luas M kat mana? Luas M dekat sini. Kan ni mak, sudah padam naik. Ni M, ni N. So, luas M kat sini. Nampak? Ni luas M. Tambah tak bentuk trapezium. Sama ada kita kira luas 1 tambah luas 2, iaitu luas kotak tambah dengan luas segitiga. Lagi senang terus kira luas trapezium. Nampak tak ni? Selari. Luas M sama dengan luas trapezium ni separuh darab dengan hasil tambah garisan selari. A sampai B ni, ni tadi 12, 16 betul. AB ni jarak dia 12. Ni OC ni jarak dia 24. So, 16 tambah 24. Dia punya tinggi dia 16. So, darab dengan 16. Darab dengan 16. Darab dengan 16. Sama dengan, potong-potong dapat 8. Guna kalkulator. 16 tambah 24. Sorry, ni 12 ni. 12 tambah 24. Apalah 16 kan? Allah. Apa tak 12 ni? AB ni 12. Ni AB ni 12 tambah dengan 24. Dia punya X. Ni 24. 12 tambah 24. So, guna kalkulator. Kita dapat 288. 12 tambah 24. 36 darab 8. Dapat 288. Kalau luas M. Luas N pula. Luas N. Ni dah lain ni. Luas N sama dengan ni N. Ni luas N kita. Segitiga. Segitiga formula dia apa? Separuh darab dengan tinggi darab lebar. Kalau tengok sini, tinggi dia sampai E ni adalah 18. Darab 18. Lebar dia daripada sini sampai T. Situ sampai T, maksudnya nak cari jarak tolak lah kan. T tolak kosong ataupun just T lah. Sama dengan potong-potong 9 dapat 9 T. Nampak tak? Kita dah ada luas M, kita ada luas N. Dia kata dua-dua ni sama. So, kita bandingkan. 288 sama dengan 9T. Nak cari T. 9 ni bawa jadi bahagi.
bahagi 9, kita akan dapat 32. Okay, settle. Nombor 3. Okay, next. Hui Fu merupakan pemilik cawangan kedai buku Kang Ah. Setiap hari beliau akan keluar dari rumahnya awal pagi untuk ke kedai bukunya. Okey, graf laju masa. Okey, kita tengok laju masa. Okey, match minit. Dan okeylah. Okey. Gerakan kereta. Bila huraikan dia nak dua benda lah. Okey, A1, apa dua benda yang kita nampak lah. Nak kira boleh, tapi kalau boleh, ambil yang kita nampak. Okey, 5 minit yang pertama dekat mana? 5 minit yang pertama dekat sini. Okey. Kalau 5 minit yang kedua, alamak, apa ni 5 minit pertama? Okey, sorry, 5 minit kedua. Okey, 5 minit kedua. 5 minit kedua kat sini, betul. Okey, 5 minit kedua, apa yang kita nampak? Ni, nampak? Laju seragam. Kita boleh kata dia ada laju seragam. Laju seragam dia berapa? Laju seragam dia 60 meter per minit. Okey, apa lagi yang kita nampak? Kita bercakap pasal tempoh. Tempoh dia 5 minit. 5 minit. Okey, so huraian dia kita boleh kata kereta Hui Fu. Kita perlu kata Hui Fu memandu dengan laju 60 meter per minit selama 8 minit. Okay. Alright. 2. Hitung kadar perubahan laju 3 minit yang terakhir. Okay. Okay, dia kata 3 minit terakhir kan perubahan laju. Kalau tengok daripada sini ke sini perubahan sama. Perubahan laju daripada minit ke 10 ke minit 13 sama. Tak kisahlah minit ke 11 ke, 12 ke, 13 ke, dia still jawapan yang sama. So, kita boleh ambil kat sini sampai sini. Okay, kita tahu kadar perubahan untuk graf laju ni adalah kita akan dapat pecutan. Kan? Jarak, laju, pecutan. Ke depan kita akan dapat, kita kena guna kecerunan. Belakang, luas. So, dia nak kira kadar perubahan ni pecutan lah. Okay. 3 minit yang terakhir. Kau tahu koordinat. Okay, yang ni 10, 60. 10, 60. Okay, yang ni pula 15, 140. 15, 140. Okay. Jadi, dua ni kadar perubahan sama juga dengan kecerunan. Okay, kita tahu ni X1, Y1, X2, Y2. Ni Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, Y2 40, Y1 60. 40 tolak 60. 40. 140, sorry. 140 tolak 60. Okay, per dengan X2 tolak X1 per 15 tolak 10. Okay, guna kalkulator. 416 meter per minit. Okay. So, inilah. Okay, dia kata, tak kisahlah dia kata berapa minit yang terakhir. Asalkan dia garis yang sama, jawapan dia sama. Okay. Okay, ni.
Encik Hafiz, seorang pengurus sebuah syarikat pembekal tudung. Minggu lepas beliau menghantar tudung ke butik anggun naiki kereta. Okey. Laju seragam. Okey, ni tengok dia punya unit dia, kilometer per jam, jam. Okey lah. Unit dia sama. Jam dengan jam. Okey. Bila cakap pasal laju seragam, maksudnya laju yang sama. Laju yang sama kalau tengok dekat sini, sinilah. Alamak. Ni laju seragam. Nampak laju yang sama. So, dia dekat 60 je. Okey, soalan nak apa? Dia nak laju seragam, bukan nak tempoh masa ke apa. So, 60. So, jawapan dia 60 km per jam. 60 km per jam. Okey. B, hitung. Dia nak lainlah. Kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, kadar perubahan ni sama juga dengan kecerunan lah. Bila cakap pasal kadar perubahan, kecerunan. Untuk tempoh masa setengah jam terakhir. Okey. Kalau tengok sini nampak 2 jam sampai 2 jam setengah. So ni setengah jam terakhir. Okey, nampak sini. Ni kadar perubahan daripada sini ke sini. Okey, kadar perubahan sama juga dengan kecerunan lah. So, kecerunan kita kena tahu koordinat. Dekat sini 260. Nampak? X2, Y60. 260. Okey, dekat atas ni 2.5 dengan 80. Okey, 2.5 dengan 80. Okey, ni X1, Y1, X2, Y2. Dia punya kadar perubahan sama juga dengan Y2 tolak Y1. Okey, 80 tolak 60 per X2 tolak X1. 2.5 tolak 2. So, 20 per dengan 0.5 dapat 40. Unit dia kilometer per jam bahagi dengan jam. Kilometer per jam kuasa 2. Okey. Okey. Nombor 5. A, B, C, D, graf jarak masa bagi sebuah bas bandar P ke Q. Okey, bas ni A, B, C, D. Mana A, B, C, D? Okey, ni A, B, C, D. Ni bas. Okey. Lepas tu dia cakap E, F, kereta. So, E, F ni, nampak mana E, F? E, F ni adalah kereta. Okey. Okey, dia kata dua-dua guna jalan yang sama, right? Satu, bilakah bertemu? Bila bertemu? Bila dia bersilang lah. Dia bersilang kat mana nampak ni? Ni nampak bersilang. Ni. Dia bersilang, tarik. Antara pukul 9 dengan 10. So, 9.30 lah. Okey. 09.30 ataupun pukul 9.30 pagi. Kan sistem 24 jam ni. Okey. Jarak antara kedua-dua kenderaan pada jam 8.30. 8.30 kat sini. Okey, ni 8.30. Jarak dia kalau tengok bas ni dekat sini. 140 km ke 140. Yang ni dekat sini. km ke 40. Jadi jarak dia. Okey, nombor 2. Nampak tak? Satu kat sini. Satu kat sini. Jarak sama dengan 140 tolak 40. Kita dapat 100 km. Okey. Okey, laju dalam bas 40 minit terakhir. Kita tahu nampak ni satu garis ni C ke D ni adalah sama.
dia punya kecerunan. Ni graf jarak kan, jarak masa. So kita tahu kecerunan kita akan dapat laju. So all the way C sampai D ni sama. Walaupun kita tengok dia punya masa ni daripada 11 sampai 11 sampai 12 kan, ni 1 jam. 1 jam terakhir ni sama. Tak kisahlah 45 minit terakhir ke, setengah jam terakhir ke, jawapan dia akan still sama. Kita kira kecerunan. C ni koordinat dia. Ni antara 10 setengah sampai 10 setengah ni adalah 120. Yang dekat bawah ni pukul 12 dengan kosong lah. Kalau kita tolak 10 setengah dengan 12 ni, nampak ni, sisa 24 jam ni, kita nak dalam jam, berapa jam? So, kena tukar dalam jam. Sebab ni kilometer per jam. Nampak tak? Ni kilometer per jam. So, unit masa dia kena dalam jam. Kalau tengok sini, masa dia, jumlah masa lah, jumlah masa. Kita tahu laju dah tu, laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Boleh guna kecerunan juga. Cuma macam ni pun boleh. Nak guna macam ni boleh, nak guna terus kira jarak dengan masa boleh, ataupun just guna kecerunan boleh. Tak ada masalah. Jumlah masa, kalau tengok sini 10 setengah sampai 12. So, sama juga dengan 12 tolak 10 setengah. Kita akan dapat 1 jam 0130. Betul? Ni jam, ni minit. Kita nak jam je. Kita tahu 30 minit sama dengan 30 bahagi 60, kita akan dapat jam. 0.5 jam. So, kita tahu masa dia adalah 1.5 jam. Jarak dia, yang ni laju ni dia tak ada positif ke negatif macam yang pecutan So kalau negatif pun dia akan kira positif juga. So sekarang ni dia punya jarak dia daripada 0 ke C, ataupun 120 tolak 0, 120 lah. Masa dia adalah 1 jam setengah ataupun 1.5 jam. Tak unit dia. Ni km, ni jam. So jawapan kita akan dapat dalam km per jam. 120 bahagi 1.5 dapat 80. Boleh lagi. Rajah 6. Rajah 9 menunjukkan graf laju masa yang tidak lengkap. Kita kena tambah. Selepas 22 minit, kereta meningkatkan kelajuan. 80 km per jam pada minit T. So, dekat minit T, 80 km sejam. Agak-agak sinilah kot. Bawah kan. So, sini 80 km sejam. Dia cakap lengkapkan graf laju masa. Inilah kita tanda kat sini. So jangan lupa sambung. Huraikan pergerakan minit ke-5 sampai 22. 5 sampai 22 kat sini. Soalan ni makan sikit je. So kalau boleh ambil, biasanya ada info yang memang dah ada yang tak payah kira, ataupun yang kita dah kira sebelum tu. 5 sampai 22 ni kita nampak dia, nampak tak? Laju yang sama. So kita boleh kata dia ni laju seragam. Laju seragam dia berapa? Dia kat sini. Dengan laju seragam 30 km per jam. 30 km per jam. Kita boleh cakap pasal tempoh juga. Tempoh sama dengan 22 tolak 5. Dapat berapa? 17.
So boleh terus sebut. Nak kira luas boleh, nak kira luas, nak cakap pasal jarak boleh. But then kita nak jimat masa, ambil yang benda memang dah ada. So kita boleh kata kereta bergerak dengan laju seragam 30 km per jam selama 17 minit. Settle. Okay. Tiga, hitung nilai T. Jarak yang dilalui selepas 5 minit yang pertama adalah 14 km. Bila dia cakap pasal jarak, dia cakap pasal luas. So, luas lepas 5 minit yang pertama adalah 14 km. Okay. Okay, tengok. Ni 5 minit. So, lepas 5 minit yang pertama, warna apa lagi? Okay, warna biru. Lepas 5 minit yang pertama daripada sini sampai T. Okay, ni adalah lepas 5 minit yang pertama, di mana kita tahu luas dia ni akan diwakili oleh 14 km. Okay, satu yang saya tak perasan tadi ni. Nampak tak ni? Kilometer per jam, ni minit. Masa kira kena convert unit ni. Okay. Dia cakap pasal km. Kita tahu, nampak tak? Kilometer per jam. Kalau kita nak kilometer je, kena darab dengan jam, baru boleh dapat kilometer. Bukan darab dengan minit. So, bila kita darab nanti, minit kena tukar pergi jam. Kita tahu, 60 minit sama dengan 1 jam. Kalau kita nak dalam jam, minit sama dengan 1/60 jam. Okay? Okay, saya padam naik ni. Okay, clean sikit. Buat balik lain ni. Okay, this one. Mak saya betul-betul padam. Okay, tak payahlah sampai biru ni kan. Okay. Okay, 14 km. So, kita tahu luas dia 14 km. Luas 1 tambah luas 2 sama dengan 14. Okay, di mana kita tahu minit ni kena tukar jam. Nak bagi jam, bagi 60. Right? So, luas 1 tambah luas 2 sama dengan 14. Luas 1, formula dia apa? Kotak lah, panjang darab lebar. So, ni 30. Okay, lebar dia ni mesti jam. 22 tolak 5, bahagi dengan 60. Okay, bahagi dengan 60. Okay, kalau kira 2, 17 bagi 2, okay, dapat 8.5. Okay, luas 2. Okay, luas 2 ni trapezium. Trapezium formula 1/2 darab hasil tambah yang selari. Selari yang ni lah. Ni tinggi dia. Tinggi dia 30 lagi 1, 80. 30 tambah 80. 30 tambah 80. Darab dengan lebar dia ni T sampai 22. So, T tolak 22 per dengan 60 lah. Kenapa? Sebab jam. Okay. Ni 2 dengan 110. 110 bahagi 2 dapat 55. Potong-potong 12. Okay. So, kita dapat 11/12. T tolak 22. Kita tahu luas 1 tambah luas 2 sama dengan 14. Tambah ni. Okay. So, atas ni tadi 8.5. 8.5 tambah dengan 11/12. T tolak 22 sama dengan 14. Okay. 11/12. T tolak 22 sama dengan, okay, pindah belakang. 14 tolak 8.5. Okay. T tolak 22, T tolak 22, senang kita terus bahagi je lah. Tak payah tekan kalkulator 2 kali. Okay, ni darab. Bila pindah jadi bahagi. Bahagi 11/2. 11/12. Okay. Kita akan dapat 6. Okay. T tolak 22 sama dengan 6.
T sama dengan 6 tambah 22 dapat 28. Okey. Okey. Adam telah menyertai uji bakat satu pertandingan nyanyian. Okey, dia kata graf jarak masa. Kalau tengok sini jarak km, masa dia sistem 24 jam lah. Okey. Adam bertolak di rumahnya di Parit Muntah jam pukul 8, berhenti rehat di RNA Tapah. Okey, dia kata tempoh masa berhenti. Kalau berhenti ni maksudnya apa? Dia tak bergerak lah. Jarak dia sama. Ni. Dia nak masa. Masa daripada 9.55 sampai 10.15. So, 1 masa berhenti. Masa dia berhenti sama juga dengan tolak lah. 10 suku tolak 9.55. Okey, pinjam 1 jam, sini ada extra 60 jam. 60 tambah 15, 75 tolak. Kan 60 tambah 15 tolak 55. Ni bagi dapat 20. 20 minit. So, dia berhenti selama 20 minit. Okey. 2. Jarak rumah Adam ke RNA Tapah sama dengan jarak RNA Tapah ke auditorium. Okey, so ni. Okey, jarak rumah Adam sama dengan RNA Tapah ke auditorium. Okey, hitung laju purata perjalanan. Okey, kita tahu dia pergi. Okey, dia pergi dari rumah dia nak pergi mana tadi? Mana dia pergi dia? Okey. Okey, dia nak pergi auditorium. Okey, ni auditorium kat sini. Auditorium kat sini, betul? Ni dia berhenti kat RNA. Okey. RNA ke sini 175. Dia kata jarak nak pergi RNA ni sama dengan jarak nak pergi auditorium. So, nak pergi auditorium ni 175 tambah 175 sama dengan 350. Okey, kilometer ke 350. Okey. Okey, dia nak laju purata. Kita tahu laju ni kalau graf jarak nak kira laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Kalau tengok dia kata apa tadi? Dia kata laju purata. Maksudnya overall lah. Daripada start, daripada mula ni sampai habis dia nak laju purata. Okey, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak yang dilalui maksudnya daripada first sampai sini adalah 350 km. Okey. 350 tolak kosong lah. Jumlah masa daripada pukul 8 sampai 12.30 berapa jam ni? Okey, tahu 12.30 tolak 0800 kita dapat berapa? 12 tolak 8, 4 jam setengah. Ni 4 jam 30 minit. Kalau nak jam, 30 minit tukarkan jam. Ada soalan before ni kan, 30 bahagi 60. Dapat 0.5. So, 4 tambah 0.5 dapat 4.5 jam. Okey. 350 bahagi dengan 4.5 dapat 77.78. Saya mudahkan je. Kilometer per jam. Okey, ni dapat laju purata. Ni km, ni jam. Kita akan dapat dalam per jam lah. Okey. Dia ada mention kilometer per jam. Mesti dalam kilometer per jam. Kalau soalan tak mention, boleh guna unit lain lah. Okey. Ni graf jarak masa. Graf jarak masa, okey. Dia nak laju purata meter per minit perjalanan bagi tempoh 60 minit. Okey, laju purata. Apa formula dia? Laju purata
sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Dia kata 60 minit. Bagi tempoh 60 minit. 60 minit ni dekat sini. So 60 minit ni dekat sini. Okey. Jarak dia ni daripada sini ke sini nampak 5,400. Kosong pergi 5,400 ataupun 5,400 tolak kosong. Okey. Masa yang dia lalu daripada sini ke sini 60 minit. Okey, tapi before tu tengok. Okey, dia nak dalam meter per minit. Okey, ni meter, ni minit. Settle. Tak payah tukar unit. Okey. 5,400 bahagi dengan 60 dapat 90 meter per minit. Okey. B. Diberi purata laju bagi keseluruhan perjalanan adalah 56 meter per minit. Cari nilai Y. Okey. Dia kata purata laju. Purata laju samalah formula A. So, jumlah jarak bagi jumlah masa. Cuma dia dah bagi siap-siap untuk keseluruhan ni 56 meter per minit. Okey. Unit first, check unit. Betul, meter dengan minit. Boleh terus guna. Jumlah jarak keseluruhan. Okey, keseluruhan. Okey, daripada sini sampai sini. Betul. Habis. Jarak dia ni daripada sini sampai sini. Okey, Y sampai sini. Kita tahu jarak dia Y tolak kosong lah. Okey. Y tolak kosong. Masa dia daripada 150 minit. Okey. Bahagi dengan 150 minit sama dengan ni. Y per 150 sama dengan 56. Y sama dengan 56 darab 150 dapat 8,400. So, ni dalam meter. Okey, dia nak apa? Dia nak ni kan. Dia nak cari nilai Y. Y adalah 8,400. Kat sini lah. 8,400. Okey. Ini graf laju masa dalam masa 20 saat. Okey, tengok unit dia. Meter per saat. Saat. Okey. Tak nak tukar-tukar unit. 4 meter per saat. Okey. Ini memang soalan favourite laju seragam ni kan. Laju seragam. Dia nak masa. Laju seragam kat mana kat sini laju seragam? Okey, kalau tengok masa dia daripada 7 sampai 7 sampai 16. Jadi masa dia, tempoh masa sama dengan 16 tolak 7 sama dengan 9 saat lah. Okey. Kadar perubahan laju untuk 4 saat terakhir. Okey, tengok tak ni? Daripada 16 sampai 20 ni sama. Kalau dia kata 3 saat terakhir ke, 2 saat terakhir ke, jawapan dia still sama. Kadar perubahan, kecerunan lah. Ini kecerunan. Okey, kat sini titik dia apa? 16 dengan 22. 16, 22. Okey, yang bawah ni 20, kosong. Okey, 20 kosong. Sama juga dengan ni X1, Y1, X2, Y2. Okey. Y2 kosong tolak 22 per dengan ni kan. Kosong tolak 22 per dengan 20 tolak 16. Okey. Kadar perubahan laju dia 4 saat terakhir. Okey. So, kita dapat negatif 5.5 meter per saat. Okey. C.
Hitung nilai P jika jumlah jarak yang dilalui bagi zarah 7 saat pertama adalah 91. Bila graf laju ni cakap pasal jarak, maksudnya luas. Okey, 7 saat pertama dekat sini. Alamak. So, kita tahu luas bagi yang selorik ni adalah 91. So, kita tahu luas trapezium macam mana. Luas jarak sama dengan luas. Luas trapezium separuh darab dengan selari. P tambah 22. P tambah 22 darab dengan dia punya ni 0 sampai 7 saat. 7 saat sama dengan 91. Ini soalan bagi. Okey. Sama dengan sama dengan begini. Okey. 7 darab 1/2 darab 7 dapat 7/2. 7/2 P tambah 22 sama dengan 91. Okey. P tambah 22. Okey, 7/2 pindah jadi bahagi. Okey, kita dapat 26. P tambah 22 sama dengan 26. So, P sama dengan 26. Pindah belakang jadi tolak. Kita dapat 4. So, P dia ni 4. Mana P dia? 4. Okey, settle.